Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dahulu sekali lagi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mempertemukan kita dalam kelas pemahaman Al-Quran daripada surah Maryam. Pada malam ini adalah siri yang ke-11 daripada siri surah Maryam. Dan pada malam ini kita bersiaran daripada rumah saya kerana kelas di Akademi Al-Quran kita, seperti mana yang kita sedia maklum, kita tidak dapat menjalankan program itu di sana kerana permasalahan yang berkaitan dengan COVID-19 ini yang memerlukan kita untuk mengambil pendekatan apa saja yang ada dan boleh untuk kita cuba mengadakan sebarang pertemuan ataupun sebarang interaksi antara satu sama lain dalam rangka kita memerangi COVID-19 ini. Walau bagaimanapun, insya-Allah kelas kita akan kita teruskan dengan perbincangan sambungan daripada minggu lepas, di mana kita telah pun membentangkan sedikit sebanyak secara ringkas tentang nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada zuriat Nabi Ibrahim AS. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, Nabi Ibrahim AS yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan risalah Islam, risalah Tauhid, adalah merupakan Abul Anbiya, bapa kepada para Nabi, yang telah pun kita huraikan minggu lepas dua cabang keluarga baginda alaihi salatu wassalam, yang bermula daripada Ishaq dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Kita telah membentangkan pada minggu lepas secara ringkas kerana pembentangan ayat yang berkaitan dengan Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan nabi-nabi yang disebut dalam surah Maryam ini juga adalah secara ringkas. Dan ini adalah merupakan tabiat Al-Quran. Tuan-tuan kalau perasan, kisah para anbiya ini kadang-kadang kita jumpa di satu surah sedikit, dan kemudian kita jumpa lagi pendetailan di surah yang lain, kadang-kadang diulang dan sebagainya. Ini semua adalah merupakan kaedah dan pendekatan Al-Quran untuk sentiasa memperingatkan kita apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan para anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana perjalanan hidup mereka yang telah menjalani satu ujian yang cukup besar, seperti mana yang akan kita bincang pada malam ini, 3 orang Nabi. Selepas kita bincang Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, pada malam ini kita juga akan membincangkan secara ringkas tentang Nabi Musa AS, kemudian Nabi Ismail AS, dan seterusnya Nabi Idris AS. Muslimin muslimat sekalian, kita baru saja masuk bulan Rabiul Awal, di mana bulan yang kita sedia maklum, kita semua akan memperingati satu peristiwa besar yang berlaku kepada kemanusiaan dan kepada dunia ini. Bulan yang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sambutan Maulud akan dibuat di merata tempat walaupun dengan norma baru pada tahun ini, untuk memperingatkan kita akan perjuangan yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh baginda, hasil daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda untuk liukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada nur. Minggu lepas kita telah bincang sedikit tentang Nabi Ishaq, kelahiran baginda, bagaimana berita kelahiran baginda ini disampaikan kepada ibundanya dan kepada ayahandanya Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika dalam perjalanan para malaikat yang
dalam perjalanan hendak melakukan kemusnahan kepada kaum Lut alaihi salam, mereka singgah, malaikat ni singgah di rumah Nabi Ibrahim dan antara lain membawa khabar tentang kelahiran Nabi Ishaq. Daripada Ishaq alaihi salam lahir pula Nabi Yaqub. Kita juga telah menyebut pada minggu lepas, Nabi Yaqub mempunyai dua nama, iaitu Yaqub dan Israel, dan daripada dialah lahirnya apa yang kita kenali sebagai Bani Israel, iaitu anak-anak kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Dan daripada Bani Israel inilah terangkat di kalangan mereka ramai para nabi, ramai para rasul, dan salah seorang daripada nabi dan rasul yang diangkat daripada kalangan Bani Israel ini adalah Nabi Musa alaihi salam. Muslimin-muslimat sekalian, kalau dalam perbincangan minggu lepas kita telah melihat sikap yang ditunjukkan oleh Bani Israel kepada anbiya ataupun nabi dan rasul yang diutuskan kepada mereka, bagaimana apabila sahaja mereka diselamatkan oleh Nabi Musa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan Nabi Musa alaihi salam dalam peristiwa Laut Merah yang kita semua sedia maklum, tetapi kekufuran mereka, keingkaran mereka dan sikap angkuh mereka ini berpanjangan sehingga sampai kepada peringkat mereka membunuh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Jadi pada malam ini kita akan bincang juga secara ringkas tentang salah seorang daripada nabi yang paling banyak disebut namanya di dalam Al-Quran, yang paling banyak kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran. Malah kisah tentang Nabi Musa alaihi salam ini diceritakan oleh Al-Quran dengan begitu detail, bermula daripada sebelum baginda alaihi salam lahir ke atas muka bumi pun sudah diceritakan tentang baginda, dan bagaimana kita semua sedia maklum hukuman bunuh telah dikenakan ke atas Musa sebelum daripada baginda lahir lagi, kerana seperti yang kita juga sedia faham bahawa Fir'aun pada ketika itu telah mengeluarkan arahan-arahan tertentu yang akan insyaAllah kita sebut secara ringkas pada malam ini. Nabi Musa ini tuan-tuan, saya nak pergi kepada penghujung kisah Nabi Musa. Asal yang nak kita ceritakan pada malam ini adalah ayat 51 sehingga ayat 53 dalam surah Maryam. Kita baca dulu ayatnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wadhkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarrabnahu najiyya wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Nabi Musa ini kisah dia panjang. Kisahnya banyak seperti mana yang telah saya sebutkan tadi di dalam Al-Quran. Kita akan terjumpa kisah Nabi Musa ini begitu detail, dan antara surah yang paling mendetailkan tentang kisah Nabi Musa ini adalah surah Taha, iaitu surah yang selepas saja daripada surah Maryam. Tetapi di dalam surah Maryam ini Allah mengambil kisah satu bahagian saja daripada kisah Nabi Musa itu, iaitu kisah ketika baginda alaihissalam berada di Jabal Tur, di Gunung Tur di Semenanjung Sinai, yang akan kita sampai kepada kisahnya sebentar lagi. Semua sekalian, saya sebut tadi, saya juga pada malam ni selain daripada kita nak cerita pasal kisah Nabi Musa di Jabal Tur itu, saya juga ingin nak menceritakan sedikit tentang akhir lahzah ataupun akhir ketika hidup Nabi Musa alaihissalam ni, bila mana berlaku satu peristiwa yang amat menarik. Kerana Nabi Musa alaihissalam ni tuan-tuan adalah antara manusia, dan baginda adalah nabi yang satu-satunya boleh kita sebut malakal maut datang bertemu dengannya untuk mengambil nyawanya, tapi minta izin dulu. Malaikat maut tu tanya dulu, berdialog dulu dengan Nabi Musa alaihissalam dengan untuk mengangkat ataupun mencabut nyawanya. Manakala kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, malaikat maut akan menziarahi kita tanpa sebarang warning, tanpa sebarang signal,
bila sampai saja waktu dan ketikanya, pada ketika itu malakal maut akan mencabut nyawa kita sama ada kita bersedia ataupun tidak. Tapi Nabi Musa alaihissalam, malakal maut bukan saja meminta izin daripada baginda alaihissalam, tapi malakal maut juga ataupun para malaikat turut menyediakan kubur Nabi Musa ni digali oleh malaikat mengikut saiz badan Nabi Musa itu. Kisahnya tuan-tuan, ini kisah hujung daripada kisah Nabi Musa alaihissalam. Walaupun dia tidak kena mengena secara direct dengan ayat yang nak kita bincang pada malam ini, tapi kisah Nabi Musa ini adalah kisah yang cukup menarik di dalam Al-Quran untuk kita terwakai. Kerana terlampau banyak pengajaran yang ditinggalkan kepada kita untuk kita ambil perhatian, untuk kita ambil iktibar, untuk kita ambil pengajaran daripada Nabi Musa alaihissalam. Khusus sekalian, selepas saja selesai Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu bersama Khidir, kisah yang telah kita bincang dalam surah Kahfi. Apabila Nabi Musa menuntut ilmu dengan Khidir dan kembali semula kepada kaumnya Bani Israel di semenanjung Sinai, pada ketika sudah hampir sangat dekat dengan wafatnya Nabi Musa alaihissalam ini, saya ringkaskan di sini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar malaikat untuk membuat persiapan akan kewafatan Nabi Musa alaihissalam. Antara persiapan tersebut adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada para malaikat untuk menyediakan kubur dan lahat bagi Nabi Musa alaihissalam. Dan malaikat datang tanpa memberitahu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diziarahi oleh malaikat, ditanya kepada ataupun berdialog dengan baginda, menyebut, kami mendapat arahan untuk membina sebuah kubur yang panjangnya kami diminta untuk mengukur ikut saiz kamu, besarnya, lahatnya dan sebagainya. Nabi Musa lah yang telah mengarahkan pembinaan kubur tersebut dan lahatnya, saiznya, panjangnya, tingginya, dalamnya, lebarnya dan sebagainya, tanpa mengetahui bahawa lahat dan kubur itu adalah untuk baginda alaihi salatu wassalam. Apabila telah selesai urusan tersebut, barulah malakal maut datang dan memberitahu kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, aku ini datang nak beritahu kepada kamu bahawa sesungguhnya aku ditugaskan untuk mencabut nyawa kamu. Kawan, apa berlaku? Ini peristiwa yang menarik. Tuan, Nabi Musa bila dia dapat perkhabaran itu daripada malakal maut, dia telah bertindak dengan satu tindakan yang Nabi Musa ni seorang yang orang kuat, tuan. Dia punya fizikal dia kuat, seperti mana yang telah berlaku sebelum ini ketika baginda di Mesir. Tuan, apabila malaikat maut beritahu kata dia nak cabut nyawa dia, Nabi Musa tumbuk dia. Tumbuk, dan kalau mengikut dalam hadis sampai kepada peringkat cedera dalam mata malaikat maut tersebut. Dan kemudiannya malaikat maut ni naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah ya Tuhan kami, kami telah menerima arahan daripada kamu untuk mencabut nyawa Nabi Musa, hamba kamu, tapi dia telah melakukan aku sedemikian, aku menunggu arahan dan perintah daripada kamu. Kawan sekalian, antara kehebatan yang terdapat pada Nabi Musa ini, dia digelar dengan gelaran Kalimullah, seorang yang berdialog direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia. Nabi berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih hebatlah ketika baginda naik ke Sidratul Muntaha. Tapi ketika di atas dunia ni, satu-satunya manusia yang berdialog secara direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Musa alaihissalam. Malaikat telah dihantar kembali semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan Nabi Musa selepas malaikat maut tadi kena tumbuk, untuk memberitahu kepada Musa alaihissalam bahawa sesungguhnya kami ini telah datang membawa berita kepada kamu. Kemarin aku datang untuk cabut nyawa kamu, kamu tumbuk aku. Hari ini aku datang untuk memberitahu kamu berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelihatan seolah-olah kamu tak nak mati. Tapi Allah berikan bonus kepada kamu. Bonusnya adalah kamu ada seekor lembu, tuan-tuan,
kamu sapu lembu tersebut, sebelah badannya tu, kamu sapu daripada atas sampai ke bawah, segala jumlah bulu yang ada pada lembu tersebut, jumlahnya beribu. Tuan, itulah dia jumlah umur ataupun jumlah tahun yang akan diberikan kepada kamu, wahai Musa, memandangkan kemarin aku hantar malakal maut, kamu tumbuk dia seolah-olah kamu tidak mau mati. Sekarang ni aku berikan kamu tempoh untuk kamu hidup sebanyak banyak bulu yang ada pada lembu tersebut. Tuan-tuan, maknanya kalau Nabi Musa memilih untuk hidup, tuan-tuan, dia boleh hidup beribu tahun lagi selepas daripada peristiwa pertama malakal maut datang bertemu dengannya. Malakal maut bertanya kepada malaikat, selepas 1000 tahun itu apa akan berlaku pada aku? Malaikat maut menyebut ataupun menjawab, selepas habis ribuan tahun, ratusan tahun kamu hidup kerana kamu tak nak mati pada peringkat yang awal itu, kamu akan pasti juga akan bertemu dengan kematian. Lalu di situlah Nabi Musa menjawab, kalaulah mati itu sudah pasti, lebih baik aku mati pada waktu ini kerana ini memberi peluang kepada aku untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih cepat. Maka di situ dicabutlah nyawa Nabi Musa alaihissalam. Ini peristiwa yang berlaku di hujung umur Nabi Musa alaihissalam. Namun demikian, tuan-tuan, Nabi Musa ni kisahnya panjang, seperti mana yang telah saya sebutkan tadi. Di dalam ayat ini, dalam surah Maryam, Allah menyebut wadhkur fi kitabi Musa. Tuan, ketika kita membincangkan surah Kahfi, kita dah tahu kenapa Nabi Musa ni nama dia Musa. Dia berasal daripada kalimat Hebrew Mo-sha. Mo membawa maksud air, Sha adalah pokok. Kerana ketika dia dihanyutkan oleh ibunya ataupun diletakkan oleh ibunya di dalam kotak untuk diselamatkan daripada kezaliman Firaun. Tuan-tuan, mak di ketika lahir Nabi Musa alaihissalam, kerana mak dia tak mahu anak dia dibunuh, letakkan dia dalam kotak, dan pada waktu siang kotak ini akan diikat dengan satu tali dan dilepaskan di sungai ataupun di laut, tuan-tuan ya. Kemudian bila waktu malam, mak dia akan tarik tali tersebut dan kotak ini datang untuk dia menyusukan Nabi Musa alaihissalam. Sehingga berlakulah satu ketika di mana tali itu putus dengan kehendak Allah Subhanahu Taala dan kotak ini berjalan di atas ataupun terapung di atas air, sehinggalah dengan takdir Allah Subhanahu Taala kotak ini datang sampai kepada pantai yang dekat dengan istana Firaun. Dan ketika kotak ini sampai kepada pantai yang dekat dengan istana Firaun ini, tuan-tuan, kedudukan dia landing itu di atas akar kayu, katanya di atas kayu, antara kayu dengan air. Dan apabila datang pegawai-pegawai Firaun datang untuk mengambil kotak tersebut yang ada Nabi Musa di dalamnya, mereka memberitahu kepada isteri Nabi Musa bahawa ada satu kotak yang terapung di sana, dan mereka sebut Mo-sha, di antara air dan kayu. Daripada perkataan itulah lahirnya kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nah, Allah menyebut innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Dalam ayat 51 Allah surah Maryam, innahu kana mukhlasan. Sesungguhnya Nabi Musa itu adalah seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini ada dua qiraat, ada dua bacaan. Ada yang membacanya sebagai innahu kana mukhlasan, iaitu seorang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala qiraat yang kedua adalah yang membawa maksud, yang membacanya dengan mukhlisan, yang membawa maksud seorang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya, tuan-tuan, Nabi Musa ini adalah seorang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna ikhlas? Ikhlas ini, tuan-tuan, bagi mereka yang dalam kelas kita di Akademi Quran, boleh rujuk kepada nota yang saya sediakan. Seorang yang ikhlas itu adalah seorang yang apabila dia melakukan sesuatu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak mengharapkan pujian
sanjungan daripada manusia. Dia hanya melakukan ianya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Allah menyebut bahawa Nabi Musa ni seorang yang benar-benar ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 52 Allah menyebut wa nadainahu min janibit tur, dan kami panggil Nabi Musa, kami seru Nabi Musa min janibit tur, di sisi sebelah kanan gunung Tur ataupun Jabal Tur, min janibit turil aiman, di sisi sebelah kanan gunung Tur, wa qarrabnahu najiya, dan kami dekat dengan dia dan kami berdialog dengannya. Okey, ayat 52 dalam surah Maryam ini merujuk kepada peristiwa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam di gunung Tur ataupun di Jabal Tur di semenanjung Sinai. Tuan-tuan, kita berhenti di situ sebab di sini kita nak balik semula kepada kisah surah Kahfi yang berkaitan dengan Nabi Musa, dan bagi tuan-tuan yang nak mengetahui secara lebih detail akan kisah Nabi Musa AS di Jabal Tur ini, kita rujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha, bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فلما آتاها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Seterusnya bermula daripada ayat cerita ini tuan dalam surah Taha bermula daripada ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala bermula daripada ayat 9 dalam surah Taha. Ceritanya saya ringkas. Tuan-tuan, Nabi Musa alaihissalam ketika berada di Mesir, ketika mak dia melahirkan baginda alaihissalam, seperti mana yang telah kita ceritakan sebelum daripada ini, dia lahir pada tahun yang hukuman yang diperintahkan oleh Fir'aun, mana-mana wanita yang melahirkan anak lelaki di Mesir pada ketika itu daripada kalangan Bani Israel hendaklah dibunuh. Kerana Fir'aun pernah bermimpi bahawa akan datang, dia bermimpi datang satu api daripada bumi Palestin ke bumi Mesir yang menghapuskan negeri Mesir, dan tafsiran yang dibuat oleh ahli-ahli nujum Fir'aun apabila mereka diminta oleh Fir'aun untuk mentafsirkan mimpi tersebut adalah bahawa akan ada seorang bayi Bani Israel yang lahir di bumi Mesir pada zaman dia itu, yang akan menamatkan pemerintahan Fir'aun. Jadi Fir'aun mengarahkan supaya mana-mana bayi yang melahirkan anak, mana-mana ibu yang melahirkan bayi lelaki daripada kalangan Bani Israel hendaklah dibunuh. Wasilan, dan hukuman ini dilaksanakan sehinggalah sampai kepada satu peringkat penasihat Fir'aun ini memberitahu kepada Fir'aun bahawa kalau diteruskan hukuman tersebut, maka akan berlakulah kekurangan orang-orang lelaki yang ada di bumi Mesir yang akan menyulitkan urusan mereka di hari depan. Tak ada lagi orang nak membantu, tak ada lagi khadam, tak ada lagi itu, tak ada lagi ini, sebab dah tak ada lelaki. Maka kemudiannya arahan itu telah ditukar menjadikan ataupun ditukar arahan itu, dia alternate tahun. Ada tahun yang lahir lelaki dibunuh, pada tahun depan tidak dibunuh. Kemudian begitulah diulang selang segi antara satu tahun sehingga satu tahun yang lain. Tahun pertama ketika hukuman ke atas bayi lelaki Bani Israel yang lahir tidak dibunuh itu, lahir Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ni kejap lagi dalam ayat 53, sekarang kita di ayat 52, Allah sebutkan wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun. Nabi Harun lahir pada tahun yang tidak dilaksanakan hukuman bunuh.
Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, setahun depannya ibunya mengandung lagi dan melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa lahir pada tahun yang hukuman bunuh dilaksanakan. Dan ini menimbulkan keresahan pada ibunya yang kemudiannya telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan Firaun ini dengan meletakkan dia dalam sebuah kotak macam saya cerita di peringkat awal tadi. Nah, apabila kotak ini sampai ke pesisiran pantai ataupun pada pantai yang berdekatan dengan istana Firaun, kan, ianya telah dibawa dan diselamatkan oleh isteri Firaun sendiri, Asiyah. Dan Asiyah minta supaya dia membela Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, seperti mana yang kita sedia maklum, sudah tentulah kedatangan Nabi Musa ini tidak diingini oleh Firaun kerana dia mengetahui ataupun dia telah pun mengeluarkan arahan kalau ada anak bayi lelaki yang lahir, ianya hendaklah dibunuh. Tuan sekalian, kita ringkaskan ceritanya sampai kepada satu peringkat apabila Nabi Musa masih kecil, tiba-tiba Allah datangkan satu rasa sedikit kasih daripada Firaun untuk bermain dengan Nabi Musa pada suatu hari. Diangkat Nabi Musa ketika Nabi Musa masih kecil, kan, dia dukung Nabi Musa, dan ketika dia dukung Nabi Musa tersebut, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa cabut ataupun pegang janggut Firaun ni dan cabut. Katanya 5 helai janggut dia tercabut daripada janggut Firaun. Dan ini menimbulkan kemarahan Firaun. Dia nak bunuh dalam masa tu. Dia kata budak ni bagi signal yang tidak baik kepada dia. Permintaan Firaun ini dipertahankan kemudiannya oleh isterinya. Isterinya kata nak bunuh pasal apa? Budak kecil, budak yang belum tahu tentang hal sesuatu perkara, kan, dia melakukan ini dalam keadaan dia tidak sadar. Dan kita boleh test dia, tengok dia buat ni sengaja ataupun bertepatan dengan sifat dia sebagai seorang bayi. Lalu dites sama ada perbuatan Firaun tu sengaja ataupun kebetulan kerana sifat dia sebagai seorang bayi. Cara dia test ni, tuan-tuan, kalau ikut dalam kitab-kitab tafsir, Nabi Musa alaihissalam telah dibentangkan di hadapan dia at-tamrah wa jamrah, disebut dalam bahasa Arab. At-tamrah, buah tamar, buah kurma, wa jamrah, batu yang panas. Itulah, tuan-tuan, isteri Firaun kata, kita tengok bila ada di hadapan dia pilihan antara tamar, buah kurma, dan batu yang tadi, kalau dia pilih tamar, mana budak ni genuine, maknanya apa yang dia buat tu memang dia plan. Tapi kalau dia pilih batu tersebut yang kebetulan batu itu panas, maknanya dia ni budak, akan dia tak tahu apa benda yang dibuat. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa AS ambil batu tersebut dan dimasukkan. Budak kecil, kan, bila dia dapat benda, dia terus masuk dalam mulut dia sehingga memberi kesan kepada lidah baginda alaihi salatu wassalam. Jadi isteri Firaun kata, tengok, dia ambil batu, bukan dia ambil tamar. Dia ni hanya budak yang tak tahu apa benda yang dia buat. Lalu membesarlah Nabi Musa alaihissalam di dalam istana Firaun. Wassalam, yang kemudiannya sebab kenapa Firaun mengejar ataupun mengeluarkan arahan untuk membunuh Nabi Musa ini adalah berlaku satu peristiwa di mana ketika Nabi Musa alaihissalam pada satu hari sedang berjalan di tengah bandar, tiba-tiba berlaku di hadapan baginda itu satu pergelutan ataupun pergaduhan antara seorang daripada Bani Israel yang sudah pun menetap di Mesir dan seorang daripada Qibti, penduduk asal Mesir. Dalam pergaduhan tersebut, bila mereka tengah bertumbuk ni, tuan, orang daripada Bani Israel ni, bila dia tengok Nabi Musa lalu, dia minta pertolongan daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni tolong, tapi nak jadi ketentuan Allah SWT, dia leraikan pergaduhan tersebut, dan Nabi Musa dia tumbuk orang yang daripada penduduk asal Mesir, Qibti, penduduk asal Mesir itu mati. Nah, apabila mati, tuan-tuan,
Nabi Musa berada dalam ketakutan. Orang yang selamat tadi itu pun lari meninggalkan tempatnya. Tapi nak takdir Allah Subhanahu Wa Taala, keesokan harinya orang yang sama yang diselamatkan dalam pergaduhan tadi, berlaku satu lagi pergaduhan. Nabi Musa pun kebetulan lalu, dan pada kali ketika ini tuan-tuan, orang daripada Bani Israel itu minta lagi pertolongan daripada Nabi Musa. Nah, semalam kes pembunuhan semalam tak diketahui siapa yang membunuh. Tapi hari yang kedua ini, apabila penduduk daripada Bani Israel ni minta pertolongan daripada Nabi Musa sambil menyebut bahawa kamu semalam telah menyelamatkan aku daripada Kipti, pada penduduk asal Mesir, hari ini tolong selamatkan aku. Perbualan ini didengar oleh orang yang sedang bergaduh dengan Bani Israel tersebut. Berita disampaikan kepada Firaun. Firaun kemudiannya mengkonfirmkan bahawa yang melakukan pembunuhan itu Musa. Ini adalah merupakan sebab yang cukup baik untuk Firaun membunuh Nabi Musa, kerana dia sudah cuba untuk bunuh Nabi Musa ketika peristiwa janggut dia ditarik, dia tak dapat. Ini plan ataupun ruang yang paling baik. Dia cuba bunuh Nabi Musa ketika dia lahir. Dia sampai ke pesisiran pantai, tapi isteri dia berjaya mempengaruhi dia. Dan ini adalah ruang yang paling baik untuk dia membunuh Nabi Musa di atas perlakuan yang telah dilakukan. Apa yang berlaku tuan-tuan? Berita telah sampai kepada Nabi Musa daripada salah seorang daripada orang yang bekerja dalam istana Firaun. Dia punya informer lah, yang beritahu kepada Nabi Musa bahawa sudah ada perancangan dan arahan dikeluarkan kepada kamu, wahai Musa, untuk kamu dibunuh. Maka Nabi Musa AS pun keluar melarikan diri daripada Mesir. Nah, Nabi Musa besar di istana Firaun dengan segala kemewahan, dengan segala kesenangan, dengan segala apa yang dia nak. Istana Firaun. Tetapi apabila dia keluar meninggalkan Mesir, tuan-tuan, dia keluar sebatang kara. Maknanya tidak ada sempat membuat sebarang persiapan, tidak ada membawa sebarang bekalan. Dia terpaksa meninggalkan bumi Mesir dalam keadaan untuk menyelamatkan nyawa baginda, dan baginda lari terus sampai kepada satu tempat namanya Madian, tempat Nabi Syuaib AS, dan sampai kepada satu kawasan yang dikenali sebagai Ma'u Madian. Ma'u Madian makna di sana ada satu mata air yang dijadikan pusat untuk orang-orang di Madian ini untuk mendapatkan bekalan air, sama ada minuman ataupun pertanian ataupun untuk haiwan mereka dan sebagainya. Tuan-tuan, saya ulang saja kisah ini. Di situlah Nabi Musa bertemu dengan dua orang gadis yang duduk berjauhan sedikit daripada tempat orang ramai berkumpul untuk mendapatkan air tersebut. Nabi Musa approach dia orang, kata, apa yang kamu buat di sini? Saya ringkaskan ceritanya, tuan-tuan. Kan dua orang gadis ini menyebut, kami ini, bapa kami dah berumur, kami ditugaskan untuk datang ke sini untuk mendapatkan bekalan air untuk kami bawa balik ke rumah dan juga untuk haiwan peliharaan kami. Lepas tu Nabi Musa kata, kenapa yang kamu duduk di sini tidak pergi kepada mata air tersebut? Dijawab bahawa kami ini tidak mahu berikhtilat, bercampur gaur antara lelaki dengan perempuan dan sebagainya. Kami tunggu sehingga mereka selesai, barulah kami akan pergi ambil air tersebut. Tuan-tuan, nak ambil air itu pun kalau disebut dalam kitab-kitab tafsir bukannya perkara yang mudah, kerana telaga yang ada itu telaga yang dalam, tuan-tuan, dan apabila nak ambil air itu menggunakan kaedah-kaedah tertentu dan memerlukan kekuatan yang luar biasa. Dan bagi manusia biasa pun untuk keluarkan air daripada telaga tersebut, apabila telah dicampakkan dia punya, saya tak tahu istilahnya, tuan-tuan, dia punya baldi ke apa dalam air tersebut, untuk angkat air ini, tuan-tuan, biasanya memerlukan tenaga 2 ekor unta. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada Nabi Musa AS. Apabila dia orang lain semua dah keluar, dah habis dah urusan mereka untuk ambil air, Nabi Musa offer tawaran kepada
kepada dua orang gadis ini, aku akan bantu kamu, aku akan dapatkan air ini. Nabi Musa sendiri dengan kudrat yang ada pada dia. Tadi dia travel kan, tidak ada bekalan, dia tidak ada unta, dia tidak ada makanan, dia tidak ada minuman, pakaian itulah saja yang ada pada badan dia. Jadi kudrat yang ada pada dia itulah saja yang digunakan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada Nabi Musa alaihissalam. Hanya dia saja, dengan tangan dia saja dia boleh ambil air daripada perigi itu, angkat tuan-tuan, dan kemudian dia diberikan minuman kepada kambing peliharaan dua anak gadis tersebut, sehingga bawa bekalan air pula. Dan sehinggalah budak perempuan ni boleh balik ke rumah, ceritakan kepada bapa dia, dan recommend kepada bapa dia, kenapa tidak kita gajikan orang ni. Dia ni seorang yang qawi, orang yang kuat, amin, seorang yang amanah. Tuan-tuan, datang salah seorang daripada gadis tersebut, beritahu kepada Nabi Musa, wahai fulan, ayah aku jemput kamu datang ke rumah kamu untuk memberikan kamu ganjaran hasil daripada pertolongan kamu terhadap kami. Jadi ayah kami ni nak reward kamu lah. Kuaslian, gadis ni anak Nabi, anak seorang Nabi tuan-tuan, yang memelihara kehormatan dia. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab tafsir, kan tuan-tuan, dia tidak engage dengan Nabi Musa dengan engagement yang boleh membawa fitnah. Dan ini benda yang harus kita perhatikan dalam konteks masyarakat kita sekarang ni tuan-tuan. Pergaulan bebas antara lelaki dengan perempuan yang tidak ada batasan, yang tak kenal mana, yang tak tahu mana aurat, mana mahram dan sebagainya. Pengajaran daripada kisah Nabi Musa ini harus kita ambil iktibar. Gadis yang datang jumpa dengan Nabi Musa, minta dia pergi ke rumah dia ni, tuan-tuan, tidak ada berlaku interaksi yang boleh menimbulkan fitnah, kan? Sehingga sampai kepada peringkat cara mereka balik untuk pergi ke rumah, dikatakan Nabi Shu'aib itu, mereka balik, dia bawa Nabi Musa balik ke rumah dia itu, dia jalan di belakang, Nabi Musa jalan di hadapan. Dan budak gadis perempuan ni dia bawa satu bekas batu pada tangan dia. Tuan, cara dia nak bagi guide kepada Nabi Musa inilah, daripada belakang dia akan baling batu. So Nabi Musa akan ikut arah batu tersebut. Bila dia baling ke kanan, Nabi Musa pergi ke kanan. Yang budak perempuan ni ikut belakang. Kalau dia baling ke kiri, Nabi Musa akan ikut ke kiri. Ke depan, Nabi Musa akan ikut ke depan. Sampailah batu yang terakhir dia baling sampai di hadapan rumahnya, dan dia masuk berjumpa dengan bapa budak perempuan ini. Tawaran dibuat kepada Nabi Musa bahawa untuk tinggal di situ. Selepas Nabi Musa menceritakan hal ehwal dia ni, dikatakan bapa budak ni adalah Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib tanya dia, apa cerita kamu, daripada mana kamu bukan orang kampung ni kan, daripada mana, apa hajat dan sebagainya. Nabi Musa ceritalah apa yang berlaku kepada dia di Mesir. Lalu bapa kepada anak gadis ini menyebut bahawa sesungguhnya negeri yang kamu ada ni, negeri Madian ni, negeri yang aman. Kamu datanglah jadi tamu. Dan kemudian dia diberikan tawaran untuk dia berkahwin dengan salah seorang daripada anaknya yang dua. Tuan-tuan, Nabi Musa ambil anak yang si adik, ya. Dan 8 tahun bekerja, tuan-tuan, dan kalau nak 2 tahun ekstra, kata bapa dia, itu kehendak kamu. So aku nak bagi kamu kerja, lepas tu aku nak bagi kamu kahwin. Tapi kamu kena kerja dulu 8 tahun. Lepas kamu 8 tahun, kamu boleh berkahwin dengan anak aku. Kuas sekalian, lepas 8 tahun dia berkahwin dengan gadis yang guide dia tadi. Dan dalam tempoh 2 tahun tuan-tuan, sebab Nabi Musa berada di Madian selama 10 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan 2 orang anak kepada Nabi Musa alaihi salam. Now, selepas 10 tahun timbul rasa rindu kepada negara dia. Tuan, ada satu kata-kata hikmat, dia bukan hadis, tapi yang menyebut hubbul watan minal iman. Kasih kepada negara ni adalah sebahagian daripada iman. Tuan, kasih kepada negara ni tuan adalah benda fitrah. Setiap seorang daripada kita ni kena ada sifat kasih pada negara. Kan pertahankan apa yang perlu kita pertahankan yang berkaitan dengan negara ini.
Contohnya kedaulatannya, kedudukannya, struktur masyarakatnya, ekonominya dan sebagainya. Dan ianya adalah merupakan fitrah yang merupakan sebahagian daripada tuntutan agama. Nabi Musa rasa kasih kembali semula kepada negara dia. Dia minta izin untuk balik ke Mesir. Selepas berlaku mendapat persetujuan, Nabi Musa alaihissalam kemudiannya telah diizinkan untuk kembali ke Mesir, bawa isteri dia tadi dan juga beberapa orang pembantu untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan balik Mesir itulah kita balik refer pada ayat 52 yang dalam surah Maryam ni. Ya. Wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarrabnahu najiya. Dia berjalan dalam keadaan tak ada kompas, tak tahu arah perjalanan, tapi tuan Allah berikan petunjuk kepada dia sampai dia kepada Jabal Tur ataupun di semenanjung Sinai. Baik. Tuan, dekat sini kalau kita nak dapatkan sedikit pendetailan, sebab dalam surah Maryam dia tak detailkan peristiwa-peristiwa tadi, apa yang berlaku pada Nabi Musa dan sebagainya, dia punya pendetailan berlaku pada surah Taha. Yang ini betul-betul surah selepas daripada surah Maryam. Ini cantiknya susunan Al-Quran, tuan-tuan. Sebab tu Allah sebut dalam ayat yang ke-9. Wahal ataka hadithu Musa? Adakah datang kepada kamu cerita tentang Musa? إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Peristiwa ini berlaku, tuan-tuan, keluarnya Nabi Musa daripada Madian menuju ke Mesir pada musim sejuk. Dan ianya berlaku pada waktu malam. Dan apabila sampai di semenanjung Sinai, tempat yang dikatakan Jabal Tur ni, tuan-tuan, dalam keadaan kedinginan dan sebagainya ni, Nabi Musa telah berusaha dengan isteri dia dan juga dengan mereka yang bersama dengan dia untuk memanaskan badan mereka untuk buat unggul api ke dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, usaha segala mereka buat tidak berjaya. Sehinggalah ketika Nabi Musa sedang berusaha untuk menghidupkan api dan sebagainya ini, dia terlihat api. Yang api ini tidak dilihat oleh isterinya, tidak dilihat oleh siapa saja yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu dalam surah Taha kata, "Emkusu, kamu duduk sini." Nabi Musa kata, "Kamu duduk sini, kan aku nak pergi tengok api tersebut dan aku akan dapatkan sesuatu daripada api ini untuk bawa tuan-tuan dia punya api itu untuk boleh menjadi pemanas badan mereka dan juga mungkin nak masak air ke, nak masak dan sebagainya." Mereka yang dalam keadaan musafir tersebut. Ketika sampai di api inilah, tuan-tuan, berlakunya dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab tu Nabi Musa dikenal dengan gelaran Kalimullah, orang yang bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa nadainahu min janibit tur. Kami panggil dia. Maknanya Nabi Musa was guided sampai kepada bahagian kanan di sebelah barat Jabal Tur tersebut. Bila sampai di berhampiran dengan kawasan tersebut, ayat ataupun arahan pertama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa adalah falamma ataha nudiya ya Musa. Bila dia sampai, Nabi Musa telah dipanggil, "Wahai Musa." Pertama sekali, apa yang dia kena buat? "Ini ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa." Aku adalah Tuhan kamu. Kamu buka kamu punya slipper, kamu punya kasut, sebab kamu sekarang sedang berada di wadin muqaddas tuwa, di sebuah wadi, lembah yang suci. Tuan, lembah itu adalah lembah yang suci, sebagai tanda tawaduk dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah membayangkan kepada dia, suruh dia buat benda-benda yang nak menunjukkan untuk dia bertawaduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh buka dia punya slipper. Itu ada dalam surah Taha. Baik, kita balik pada surah Maryam ayat 52.
wa nadainahu min janibi turil aiman wa qarrabnahu najiya. Dan kami dekati dengan dia dan berlakulah dialog. Apa dialog ini tuan? Ini kena balik kepada surah Taha. Yang pertama sekali Allah sebut kepada Musa AS, ana akhtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih kamu. Dan banyak-banyak ni aku pilih kamu. Dan kamu dengar apa benda yang aku nak cakap kepada kamu. Pertamanya adalah innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan kamu. Musa pertama sekali urusan dengan Allah SWT yang diberitahu kepada Nabi Musa sebagai pengenalan daripada Allah SWT. Allah define dulu diri dia siapa. Tuan-tuan, ini hakikat manusia. Hakikat manusia yang pertama sekali tuan-tuan dalam kehidupan kita, dalam urusan kita, dalam apa sekali yang kita lakukan, kita kena letak definisi ini sebagai yang pertama. Iaitu kita kena akur, kita kena mengiyakan bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Apa saja urusan, pertama sekali, yang memiliki, yang menguasai, yang merajai, yang mencipta, yang menjadikan adalah Allah SWT. Hal yang berkaitan dengan tauhid ni kena selesaikan dulu. Yang ini, kita ni hamba Allah. Kita ni barang yang dicipta oleh Allah SWT. Allah boleh bagi, dia cabut. Allah boleh nak bagi, dia boleh tak nak bagi. Kita hanya mengharap, kita hanyalah merupakan hamba Allah. Ini statement pertama yang Allah sebut kepada Nabi Musa. Innani anallah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan aku. Fa'budni, dan abdikanlah dirimu kepadaku. Tuan, maknanya kita ni kena jadi hamba Allah. Kena mengabdikan diri pada Allah. Kena iakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Dan cara untuk mengabdikan diri pada Allah SWT, tuan-tuan, apa arahan Allah pada Nabi Musa ketika di Jabal Tur? Arahan yang pertama, arahannya adalah wa aqimis salata li dhikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatiku. Kuaslian. Balik tuan-tuan kepada surah Maryam. Tuan-tuan akan tengok nanti kalau sempat malam ni dalam ayat yang ke-55 apabila Allah menceritakan pasal Nabi Ismail alaihi salam, Allah menceritakan juga tentang as-salah. Mula-mula kisah dalam surah Maryam ketika Allah menceritakan tentang Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya, apabila Nabi Zakaria diberitahu bahawa akan lahir kepadamu seorang anak lelaki yang bernama Yahya, Nabi Zakaria minta petanda. Petandanya adalah Allah berikan petanda kepada Nabi Musa, dia tak boleh bercakap selama 3 malam. Nah, apabila dia tak boleh bercakap selama 3 malam tu, apa Quran sebut tentang? Apa surah Maryam sebut? Kan? Fa kharaja ila qaumihi minal mihrab. Dia keluar kepada kaumnya daripada mihrab. Nabi Zakaria ketika itu berada dalam keadaan salah. Tuan-tuan, dalam surah Maryam ni kalau kita ikut dia punya sekuen, perkataan yang berkaitan, arahan yang berkaitan dengan mendirikan solah ini adalah merupakan arahan yang telah didatangkan kepada para anbiya sejak daripada yang pertama sehinggalah yang akhir. Kepentingan solat dan kedudukan solat di dalam agama ini, tuan-tuan, sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut as-salatu imaduddin. Man aqamaha aqamaddin wa man tarakaha hadamaddin. Salat itu adalah merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, mendirikan agama. Barang siapa yang meruntuhkannya, meruntuhkan agama. Asas, tuan-tuan, perkara pertama yang kita ini semua akan dihisap oleh Allah SWT adalah hal yang berkaitan dengan salat. So, salat adalah merupakan ibadat yang cukup penting dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah SWT. So, usaha naklah kita ambil setiap daripada kita ini untuk berusaha memperbaiki solat kita. Bermula daripada wuduk.
sempurnakan wuduk. Jangan ambil wuduk, tuan-tuan, ada dua ekstrim. Satu ambil wuduk macam mandi, habis basah, itu dia ekstrim juga. Ataupun ambil wuduk cincai, lebih kurang je ambil wuduk. Tak, sempurnakan wuduk. Mana yang patut dibasuh, sampai ke mana tahap airnya, kan, sampai ke mana bila kita basuh tangan, bila kita basuh muka, bila basuh kaki, sebagainya, sempurnakan wuduk. Dan sempurnakan salat dengan segala rukun qabliyahnya, dengan segala rukun qauliyahnya, fi'liyahnya. Pastikan tuan-tuan untuk kita menyempurnakan solat kita. Tak faham apa kita baca, insya-Allah belajar. Apa tuan-tuan? Saya selalu orang tanya, dia tak faham apa benda yang dia baca. Kan dia, tapi dia baca. Aslan Al-Quran ni kalamullah. Kan kita baca kalamullah ni tuan-tuan, selain daripada pahala bacaan setiap huruf yang kita baca, tapi insya-Allah tiap kali apabila kita menunaikan salat ini, Allah akan mempermudahkan urusan kita. Nah, arahan yang diterima oleh Nabi Musa ketika awal lagi, masa tu belum angkat lagi menjadi Nabi. Dan baru dialog yang pertama. Pertama sekali Allah dah suruh dia, aqimus salah. Fa'budni wa aqimis salata li dhikri, untuk memperingati aku. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Berlakulah dalam seterusnya. Lepas tu Allah tanya kepada Nabi Musa. Ini menarik tuan. Nabi Musa berjalan ni, dia bawa tongkat. Cuma tongkat ni satu hal lagi tuan. Ada orang pergi Mekah, balik dia bawa tongkat, dia beli tongkat dekat 20 rial dekat tepi Masjid Haram. Dia kata ni tongkat Nabi Musa. Kita mana tahu tongkat Nabi Musa, tukang jual tu kata. Tuan, tak payah carilah tongkat Nabi Musa ni tuan, dia hanya untuk Nabi Musa AS. Ya. Baik. Nabi Musa bawa tongkat. Ini yang menariknya. Allah nak bagi risalah kepada Nabi Musa ni. Allah tanya kepada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa benda yang ada kat tangan kamu tu? Allah bukan tak tahu, Allah tahu. Allah nak menguji Nabi Musa AS. "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa benda yang ada kat tangan kamu sebelah kanan tu? Tuan-tuan, Nabi Musa pegang tongkat belah kanan. Tengok tuan-tuan, Al-Quran ni dia halus. Pertama dia cerita pasal tongkat, benda yang digunakan oleh Nabi Musa untuk membantu dia dalam perjalanan, mana benda yang baik. Benda yang baik dia pegang sebelah kanan. Islam ajar kita tuan-tuan, benda yang baik ni semua kena mula dengan kanan, kena pegang dengan kanan. Dan banyak adalah juga kadang-kadang kita sembang-sembang, kita tegur kan, suka sangat orang kita ni dia minum pakai tangan kiri. Pasalian minum ni kena pakai tangan kanan, minum, makan, walaupun kita minum pakai sudu, pakai cawan, pakai gelas, pegang dengan tangan kanan. Sebab minum dengan tangan kiri ni adalah merupakan amalan syaitan. Mulakan benda dengan kanan, nak bagi benda yang baik dengan tangan kanan. Dan ada ke orang salam dengan kiri? Tak, disalam dengan kanan. Tuan, Allah tanya kepada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Nabi Musa jawab, "Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami." Nabi Musa kata, dia ni adalah, tangan kanan aku ni adalah tongkat yang aku gunakan untuk atawakka'u, kan? Dia berjalan digunakan tongkat tersebut. Wa ahushu biha 'ala ghanami, dan aku gunakan dianya untuk kambingku. Tuan, di sini dalam bahasa Arab tuan, ahushu biha 'ala ghanami. Banyak yang mentafsirkan maksud ahushu biha itu, maksud Nabi Musa kata, ini tongkat aku guna untuk berjalan dan aku guna untuk halau kambing aku, halau. Ahushu biha, halau macam tu. Tapi ada satu tafsiran menyebut kan maksud ahushu tu bukannya halau pakai tongkat begitu, tapi tongkat Nabi Musa ni tuan-tuan, dekat hujung tongkat dia tu dia ada curve macam tu yang digunakan oleh Nabi Musa AS untuk ahushu. Bila dia sampai kepada pokok, bila dia bawa dia punya binatang ternakan, tuan, kan, yang ada pokok, kambing mana boleh naik sampai atas tuan. So tuan kambing ni lah kena gunakan tongkat tu untuk dia guna hook dia tu dan ditarik, dia buat macam tu, apa bahasa dia tuan,
kan, untuk daun-daun yang ada tu berguguran supaya kambing tu boleh makan daun tersebut. Lalu waliya fiha ma'aribu ukhra. Nabi Musa sebut, aku juga gunakan tongkat ini untuk perkara-perkara lain. Maknanya kalau Allah tanya satu-satu, kan Allah nak tanya, boleh je Nabi Musa jawab. Tapi dia beritahu pada Allah SWT, aku gunakan untuk perkara-perkara yang lain. Tuan, apa berlaku pada Nabi Musa kemudian? Allah sebut, alqiha ya Musa. Kamu campak dia wahai Musa. Alqiha, campak dia. Fa'alqaha. Lalu Musa campak tongkat dia. Bila dia campak je tuan-tuan, apa berlaku? Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Ini ujian pertama Allah SWT kepada Nabi Musa. Bila Nabi Musa campak je tongkat tuan-tuan, dia jadi hayyatun tas'a. Dia jadi ular. Yang ular punya style tu lah, yang ular tu joget ni, tuan, dia begitu. Tongkat daripada kayu jadi ular, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Now, ada tafsiran pasal tongkat ni. Nabi Musa berjalan menggunakan tongkat. Bila dia sudah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan, perkara pertama sekali yang pengajaran yang selepas hal yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah SWT, kemudiannya Allah mengajar Nabi Musa, bila kamu sudah berada, sudah punya Allah sebagai sembahan kamu, sebagai pelindung kamu, kamu sudah tidak perlukan lagi tongkat. Sebab itu Allah suruh dia baling tongkat tersebut. So ada mesej dekat situ. Antara mesejnya adalah, tuan-tuan, apabila kita sudah ada Allah SWT dan kita yakin kepada kudrat kekuasaan milik Allah SWT, Allah yang menentukan, Allah yang akan memberi manfaat, Allah yang akan, kalau dia nak memberikan mudarat, Allah yang akan memberikan segala-galanya, tuan-tuan. Segala pergantungan kita kepada yang lain daripada Allah SWT, dia tak ada value, dia tak ada nilai. Sebab pengantungan kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengajaran daripada tongkat Nabi Musa AS. Yang keduanya, kenapa Allah jadikan ular? Ini mukjizat. Kita dah sebut dulu kan dalam kuliah, sama ada dalam surah Al-Kahfi ataupun dalam kita berceritakan tentang mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Tiap para nabi dan para rasul yang Allah bagikan mukjizat ni, tuan-tuan, dia akan bertepatan dengan suasana masyarakat pada ketika itu. Untuk memberikan keyakinan, membawa orang kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena ada dia punya counter punya sesuatu yang lebih daripada orang lain pada ketika itu. Zaman Nabi Musa dia terkenal dengan zaman sihir. Jadi Allah jadikan tongkat Nabi Musa ini sihir sebagai pengajaran pertama, sebab selepas daripada ini tongkat Nabi Musa ini akan digunakan dalam beberapa insiden untuk mengalahkan ahli-ahli sihir di Mesir, yang akan mengakibatkan, tuan-tuan, pada hari yang dikumpulkan ahli sihir oleh Firaun untuk lawan dengan Nabi Musa, 1 juta orang ahli sihir dikumpulkan oleh Firaun untuk berdepan dengan Nabi Musa AS. Bila Nabi Musa lontar tongkat dia, tuan-tuan, ahli sihir itu tidak dapat mendatangkan sesuatu yang dibawa oleh Nabi Musa seperti mana yang dibawa oleh Nabi Musa. Apa berlaku, tuan? Dalam surah Taha sebut, qalu amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Seluruh ahli sihir itu menyebut bahawa kami beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Tuan, itu kisah Nabi Musa ketika di Jabal Tur tadi. Okeylah, kita ringkaskan ceritanya. Allah pun terus mendatangkan risalah kepada Nabi Musa. Nabi Musanya Allah sebut, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Musa, kamu masuk Mesir ni, kamu kena pergi kepada Fir'aun. Cuma dia tu taghut. Taghut tu maksud dia ma tajawaza 'anil had. Taghut ni maksud dia adalah melebihi had. Sesuatu yang melebihi had, melebihi yang telah ditetapkan Allah SWT, melampau.
melampau sebab dia angkat diri dia sebagai Tuhan, dia melakukan kezaliman, dia ni jahat, dia ni gini-gini. Cuma tugas kamu wahai Musa, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri. Musa jawab, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alayka marratan ukhra. Tuan, Nabi Musa telah terima arahan daripada Allah SWT untuk berjumpa dengan Fir'aun. Cuma Nabi Musa sebut, ya Allah Tuhanku, aku jumpa Fir'aun ni nak bawa risalah kamu, nak berjumpa dengan orang yang kamu dah sebut tadi dia tagha, so aku ni kena bagi bekalan kepada aku. Ishrah li sadri, lapangkanlah dadaku. Yassir li amri, permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdah, dan kamu bukalah uqdah, ikatan pada lidahku. Ikatan maksud dia apa tuan-tuan? Nabi Musa tadi cerita masa dia masih budak, ketika dia Mesir dulu, tuan-tuan, dia makan batu tu kan, yang memberi kesan kepada lidah dia. Dia minta Allah SWT supaya dipermudahkan lidah dia itu untuk bercakap, supaya dia boleh convince Fir'aun, yafqahu qawli, supaya Fir'aun tu faham apa benda yang aku cakap. Kalau kamu tidak rungkai ikatan ini pada lidahku, ya Allah, takut Fir'aun tak boleh faham aku apa benda yang aku cakap. Cuma ada satu benda lagi aku minta daripada kamu, iaitu waj'al li waziran min ahli. Aku nak minta seorang untuk jadi aku punya assistant. Waziran maknanya menteri kepadaku. Dan assistant yang aku minta ni dia kena level sama dengan aku, level Nabi. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Orang yang aku nak minta, yang aku nak recommend kepada kamu ni ya Allah, untuk kamu angkat dia menjadi assistant kepada aku dan menjadikan dia seorang Nabi adalah Harun akhi, iaitu Harun saudaraku. Nabi Harun lebih tua daripada Nabi Musa. Dia tak keluar ke Madian, dia ada di Mesir. Dia dah ready untuk menerima kedatangan Nabi Musa daripada Madian. Nabi Musa tahu dia akan berdepan dengan Fir'aun yang bukan calang-calang. Dia akan berdepan dengan masyarakat Mesir yang bukan calang-calang. So dia perlukan assistant. Kan? Yang disebut dengan ayat yang 32 dalam surah Taha. Wa ashrikhu fi amri, supaya dia bersama dengan aku dalam urusanku. Tuan, kalau dalam tafsir disebut, inilah dia recommendation yang paling, satu-satunya recommendation yang berlaku di atas dalam dunia ini, yang paling tinggi dia punya standard tuan-tuan. Recommendation daripada seorang adik kepada abangnya untuk diangkat abangnya menjadi Nabi, tuan, yang tak berlaku pada manusia lain. Tak ada orang lain boleh recommend nak naik pangkat, boleh. Recommend nak itu, recommend nak ni, boleh. Tapi recommendation untuk daripada seorang Nabi untuk diangkat abangnya menjadi Nabi hanya pada berlaku pada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Tuan-tuan, Nabi Musa ni permintaan dia Allah kabulkan. Qala qad utita su'laka ya Musa. Di situ dia minta, di situ dia dapat tuan-tuan. Dan Allah angkat Nabi Harun sebagai Nabi. Tuan, qala qad utita su'laka ya Musa. Allah berkata, Allah berfirman, sesungguhnya apa yang kamu minta itu kami kurniakan kepada kamu, wahai Musa. Nah, itu yang terdapat dalam surah Taha, pendetailan tentang ayat 52 yang kita baca sekarang ni daripada surah Maryam. Tuan-tuan, sebab itu ayat 52 ni kita gabungkan dengan ayat 53. Allah sebut wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Bila dia minta
Pertama dia dah minta supaya lidah dia mudah dan sebagainya. Dia minta recommendation supaya abang dia diangkat menjadi Nabi. Dalam surah Taha disebut bahawa permintaan itu dikabulkan. Allah sebut dalam surah Maryam, wa wahabna lahu min rahmatina Haruna akhahu Haruna nabiyya. Dan kami sesungguhnya telah berikan kepadanya saudaranya itu Harun sebagai nabi. Dan diceritalah dekat sini yang itu kisah Nabi Musa yang terdapat dalam surah Maryam. Kuas sekalian, Allah sentuh sikit je. 3 ayat je. Actually 1, 2, 3 ayat je pasal Musa ni dalam surah Maryam. Tapi detailnya alhamdulillah tadi kita telah gabungkan dengan tafsiran daripada ayat Al-Quran sendiri. Inilah yang dikatakan Al-Quran mentafsir Al-Quran. Tuan, dia cerita dia punya basic dekat surah ni, dia punya detail dekat surah lain. Dan ini adalah tafsiran yang paling tinggi dalam kategori tafsir Al-Quran. Tuan, maknanya Allah sebut dekat sini, dia detailkan pada surah yang lain adalah merupakan status yang paling tinggi yang berkaitan dengan tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Waslian. Nah, insya-Allah saya ingat kita boleh cerita pasal Nabi Ismail tapi tak sempat malam tuan. Insya-Allah pada minggu depan kita cerita pasal Nabi Ismail. Dalam surah Maryam ni Allah sebut lebih kurang 10 nabi. Secara ringkas. Dan kita ambil kaedah itu. Bila Allah sebut secara ringkas, kita fokus juga secara ringkas. Cuma kita nak explore, kita nak faham, kita nak tahu, kita nak kenal nabi-nabi yang Allah sebut ni tuan. Kita pergi kepada ayat-ayat yang lain yang menceritakannya secara lebih mendalam tentang nabi-nabi yang disebut dalam surah Maryam ni. Namun demikian, tidak semua nama-nama nabi yang disebut dalam surah Maryam ini ada pendetailannya dalam Al-Quran, kerana banyak juga nabi-nabi yang diutus oleh Allah SWT ini yang tidak didetailkan oleh Al-Quran. Cuma kita kena beriman dianya ada. Waslah. Baik, saya rasa kita berhenti dekat situ untuk malam ini insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang mengikuti kelas kita ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya dalam rangka kita mendekatkan diri kita dan beramal dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi syafaah kepada kita di akhirat besok. Kerana tuan-tuan, ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat yang kita fahami, ayat-ayat yang kita renungi ini semuanya akan, selain daripada untuk kita beramal di atas muka bumi ini, semuanya insya-Allah akan menjadi syafaat kepada kita di akhirat besok insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.